Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Al-Amin dari Utama TV ingin membuat sedikit liputan berkenaan projek terbaru sekolah saya, iaitu Musolah Al-Kauthar. Merupakan tempat di mana kami murid-murid Islam solat dan mengaji. Ia merupakan sebuah surau kecil yang terletak di aras 2 SK Taman Kelang Utama. Oleh itu, Ustazah Amizah selaku pengelola surau berhasrat untuk menarik taraf Musolah Al-Kauthar. Oleh itu, hari ini saya akan menemu ramah 2 orang yang menjadi tunjang serta tulang belakang bagi memastikan projek ini dapat dilaksana, iaitu Guru Besar Encik M. Kalimi bin Dalhan serta Ustaz Muhammad Halim Zahid selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Taman Kelang Utama. Mari kita temu bual mereka. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Waalaikumsalam, Amin. Cikgu, Saya. seperti yang kita maklumi, sekolah kita ini menaikkan taraf surau kita. Ya, betul. Apakah matlamat untuk menaikkan taraf sekolah surau ini? Okey, maksudnya surau Al-Kauthar kan? Okey, Alhamdulillah, Amin. Kita ada satu tempat surau ataupun lebih tepat kita panggil musola lah. Sebab kelengkapannya pun tak seperti surau yang sebenar sebab kita gunakan bilik kerja yang diubah suai menjadi tempat solat. Jadi oleh kerana ia telah wujud sekian lama tetapi kita perlu tambah baik dari segi penggunaan. Maklumlah dah lama, kadang-kadang ada yang dah lusuh, yang dah berabuk, yang koyak sikit. Jadi kalau airconnya pun dah kurang sejuk. Jadi tujuan kita adalah untuk menambah baik semula kemudahan tersebut dan selepas itu tentunya kita nak penggunaannya lebih meluas dalam bentuk dakwah dan pendidikan Islam di sekolah kita. Jadi antara yang pertama ialah nak menaik taraf fizikalnya untuk jadi lebih selesa dan penggunaannya nanti insya-Allah dua perkara, fizikal dan penggunaan untuk berdakwah insya-Allah. Oh, macam tu. Cikgu, Saya. apakah objektif untuk menaikkan taraf surau ini? Okey, tadi matlamat benda yang besar Objektifnya kita pergi kepada yang lebih khusus, Amin Kalau kita tengok permaidani di surau kita tu agak lusuh dan kita lebih sensitif kepada kesihatan. Bila kesihatan tu kadang-kadang ada murid yang kadang-kadang tak selesa dengan habuk dan sebagainya. Begitu juga dengan kemudahan seperti kita ada TV untuk tayang video. Sekarang ni orang banyak pakai video, pakai YouTube kan. Kita kekurangan. Mungkin kita nak ada kemudahan televisyen. Yang apa tadi kita nak ganti yang lebih selesa dan lebih selamat. Macam di masjid sekarang banyak pakai marble sebagai contoh. Kemudian untuk pergi untuk air semayang juga kita nak naik taraf supaya dia lebih selesa. Dan perkara-perkara ini dalam bentuk fizikal namanya. Dan selepas tu kita nak supaya nanti bila selesa murid tertarik untuk pergi. Terutamanya murid-murid yang sesuai dengan tahap 1 sebab dia waktu petang. Dan untuk tahap 2 juga waktu pagi boleh digunakan untuk aktiviti. Sesi petang banyak terus menunaikan solat Zuhur dan solat Asar. Jadi kita nak supaya nanti ia boleh digunakan dengan selesa, murid lebih suka, nampak tak? Bila murid suka ke surau, perkara baik banyak akan berrentetan kepada perkara yang lain, termasuklah dia akan mudah belajar. Sebab solatnya dah sudah dengan basuh muka, secara tak langsung dia akan memberi refresh balik kepada murid. Jadi bukan sahaja kepada pengamalan Islam itu sendiri, kita kena solat dan juga kita kena buat pengajian di dalam surau. Dalam kelas pun murid akan lebih cergas insya-Allah. Jadi itu matlamatnya supaya meningkatkan kesaksian murid dan pembelajaran juga kita boleh dikaitkan dengan peningkatan kualiti kemudahan di surau. Itu sebenarnya. Oh, begitu. Ya, betul, Amin. Cikgu, Saya. saya kata, apakah hasrat cikgu untuk menaikkan taraf surau ini? Terima kasihlah. Sebenarnya bukanlah hasrat saya secara peribadi. Cuma saya percaya cikgu-cikgu ada hasrat dalam kewujudan surau itu sendiri. Cuma cikgu menghimpunkan hasrat daripada yang menjaganya ialah guru-guru pendidikan Islam. Kemudian ramai juga majoritinya kita Islam dan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Tetapi kita tak nafikan hak-hak rakan-rakan kita. Kita ada 1/8 murid-murid yang bukan Muslim. Jadi nanti bila wujud surau dan musola yang baik itu nanti, bukan saja murid-murid Muslim boleh belajar dan juga menunaikan solat dan sebagainya, tetapi kita nak kembangkan dalam bentuk dakwah.
Contohnya, kalau kita selalu kumpul derma untuk musola, kenapa tidak kita kembangkan dalam bentuk kebajikan? Maksudnya, surau itu akan jadi one stop center, menjadi satu tempat yang mana kita boleh berhimpun, boleh belajar, mendidik murid-murid untuk menjadi baik, malahan boleh berbuat kebajikan. Kita nak tunjukkan bahawa masyarakat, termasuklah masyarakat melalui surau itu sendiri, mempunyai nilai baik dan mungkin juga boleh menyantuni rakan-rakan yang bukan muslim. Contohnya menderma kalau ada ditimpa kesusahan, kalau ada kematian di kalangan yang rakan kita yang bukan muslim. Kita boleh guna dengan menggunakan tabung musola tadi. Jadi maksudnya musola bukan saja untuk penggunaan murid-murid muslim tetapi berkembang kepada keseluruhan warga SK Taman Kelang Utama. Malahan kalau boleh Amin, kita nak jadikan surau ini cari rakan strategik. Antaranya ialah Masjid Bukit Raja yang baru yang cantik tu. Kita nak nanti kita rapat dengan komuniti di masjid. Mungkin malahan kita boleh buat macam acara Maulud Nabi, mungkin haji kecil, mungkin juga kita boleh terus berkolaborasi namanya untuk membuat program-program mungkin di sana dan mereka juga akan membantu bagaimana pengimaran surau dan dakwah di SK Taman Kelang Utama. Jadi bukan hasrat cikgu lah sebenarnya. Hasrat kita supaya menaik taraf apa yang sedia ada. Akhirnya nak melahirkan murid sama ada yang muslim atau yang non-muslim ke arah murid yang betul-betul dia baik lagi cerdik. Baik sasianya, cerdik dalam bentuk pembelajaran insya-Allah. Oh, macam tu. Ya betul Amin. Nanti sampaikan kepada rakan-rakan melalui PSS ataupun TV Pusat Sumber ni tau. Baik, cikgu. Okey, tahniah Amin. Tahniah PSS, tahniah semua. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya, apakah aktiviti-aktiviti panitia agama Islam buat di surau? panitia agama Islam. Kalau ikut banyak aktiviti yang kita lakukan di dalam Musalla Al-Kausar ni. Antaranya kita buat pengajaran dan pembelajaran, ibadah, macam belajar solat, kita ada mengambil wuduk dan banyak lagi aktiviti-aktiviti seperti aktiviti kerohanian yang lain, solat hajat, bacaan Yasin dan ada juga aktiviti yang melibatkan seperti aktiviti kalam jama'i, hafazan dan sebagainya. Oh, macam tu. Ya, Ustaz, ya saya. apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dikembangkan selepas surau ini dinaikkan taraf? Aktiviti yang kita akan lakukan selepas surau ini dinaik taraf, insya-Allah kita akan lakukan aktiviti yang jarang-jarang sekali orang buat seperti khusus jenazah. Mungkin kita akan buat aktiviti sembelihan daripada segi teori bila kita cukup fasiliti yang diperlukan dalam surau ini. Oh, begitu. Menarik tu, Ustaz. Harap-harap kita dapat berkembangkan lagi lah aktiviti-aktiviti di sini. Insya-Allah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walmutaraddi Walmutaraddiyatu mutaraddiyatu wa minasyaitan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Amin. Ustazah, Ya. apakah aktiviti Ustazah bersama murid-murid di surau? Oh, kadang-kadang Ustazah buat solat sunat duha bersama murid-murid tahun 6. Kadang-kadang ada juga Ustazah buat solat jenazah untuk praktikal PDP Pendidikan Islam. Okey. Selain itu, Selain itu, ada juga bacaan mengaji bersama-sama untuk latihan khatam Al-Quran dan sebagainya lah.
Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Al-Amin. Ya, ada apa? Ustazah, apakah aktiviti Ustazah bersama murid-murid di surau? Okey. Antara aktivitinya, kalau biasanya Ustazah bersama murid perempuan, ada penerangan tentang solat berjamaah untuk murid-murid perempuan. Kalau dengan murid lelaki pula, cara solat berjamaah untuk murid-murid lelaki. Sebab ada perbezaan antara solat murid lelaki dengan murid perempuan. Sebab murid perempuan biasanya dia tak boleh jadi imam pada murid lelaki. Jadi Ustazah kena terangkan macam mana kalau murid-murid perempuan solat berjamaah dan macam mana mereka nak menjadi imam. Faham Al-Amin? Okey. Selain itu, Okey, selain tu biasanya kalau waktu petang Ustazah ada aktiviti untuk melatih murid-murid yang masuk pertandingan menasyid. Ustazah laksanakan di surau jugalah. Selain itu melatih budak-budak yang menghafaz Al-Quran pun Ustazah laksanakan di surau. oh macam tu. Ya. Baik Ustazah. Baik. Waalaikumsalam Al-Amin. Assalamualaikum Ustazah. Salam Amin. Ustazah, Ya. apakah aktiviti pertama yang Ustazah nak lakukan selepas surau ini dinaik taraf? Bagus soalan tu. Ustazah ada impian sekiranya surau kita ni dinaik taraf dengan kelengkapan PA sistem yang baik. Ustazah ada cita-cita untuk melahirkan lebih ramai da'i cilik macam yang dekat TV tu. Jadi murid-murid kita pandai berceramah, pandai dalam bidang Al-Quran. Jadi lebih ramailah murid-murid yang Ustazah nak asah bakat dia orang dalam bidang agama Islam. Macam tu. Harap saya lah orangnya. Ustazah cuk awak insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fah, apakah aktiviti yang awak suka dalam surau? Saya suka bertadarus, baca Quran apa semua. Apalah yang yang dengan agama semua. Oh, Baca. macam tu. Apa yang awak selalu buat di surau? Saya selalu buat solat duha di surau masa lapang. Oh, macam tu. Okay, bye. Hai. Ayat, Ya, apa yang awak selalu buat di surau? saya selalu berlatih nasyid dengan kawan-kawan di surau. Oh, okay, bye. Okay, bye. Apa aktiviti yang anda selalu lakukan di surau? Saya selalu solat berjemaah. Solat Zuhur berjemaah dengan kawan-kawan. Oh, apa aktiviti yang anda selalu lakukan di surau? Saya mengaji dengan ustazah dan bertasmik. Oh. Alat ya Rasul salamu alat ya Nabi salam alat ya Rasul salam alat ya Habib. Sekian saja daripada Utama TV. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.